Macam mana kita tentukan risiko kececeran ialah dengan kita melihat semua maklumat bantuan sedia ada di dalam data kerajaan sekarang, daripada STR, daripada bantuan-bantuan yang lain kita tengok, kemudian kita tengok pendaftaran padu. Kalau kita tengok, contohnya lah, saya ambil satu apartmen katakanlah, Pangsa Puri Mentari, Desa Mentari. Ini adalah kawasan penduduk berpendapatan rendah atau sederhana. Bila kita tengok satu apartmen A, dalam senarai bantuan penerima sedia ada STR, tak ada orang daripada apartmen tu. Kemudian kita tengok pula kepada pendaftaran padu, pun tak daftar padu. Jadi kita tahu bahawa kawasan itu berisiko akan mengalami kececeran kerana walaupun secara profilnya tempat itu adalah berpendudukan, berpendapatan rendah dan sederhana, tetapi data dalam kerajaan tidak ada pendaftaran penduduk-penduduk di situ. Kaedah lama, nak minta bantuan atau masuk bantuan kerajaan, dia kena memohon. Sama ada dia kena pergi pejabat ke, dia kena jumpa wakil rakyat ke. Jadi banyak sebenarnya yang kat bandar ni dia tak apalah, tak kisahlah. Maka dia memang tak memohon. Sebab itu kita buat padu. Supaya lepas ini tak payah pohon lah. Kita tahu siapa yang miskin, yang susah, kita bagi terus, tak payah nak pergi jumpa wakil rakyat ke. Abang Mat pun lepas ni tak payah nak sibuk-sibuk pening kepala, kerana Abang Mat tahu dalam Kota Raja berapa banyak yang miskin begini, berapa yang dah dapat bantuan ini semua dah ada dan diuruskan terus daripada jabatan-jabatan persekutuan yang diberi mandat. Okey, so kita dengar kan Rafizi sembang. Dia kata, okey, kita buat padu ni sebab nak avoid ataupun nak minimize exclusion errors. Okay. Lepas tu dia bagi contoh Desa Mentari. Siapa yang tak tahu Desa Mentari, okay, boleh Google. Desa Mentari tu ada dekat area Bandar Sunway. Okay. Kalau Sunway Pyramid dekat sini, dia dekat opposite sebelah kanan, lebih kurang 1 km lah daripada Sunway Pyramid. Okay. Tapi dia ada beberapa blok dekat situ. Desa Mentari, dia ada juga Mentari Court. Okay, Mentari Court tu yang depan dekat KTM Komuter, apa nama dia, yang apa orang kata Jambatan Bali tu, dekat LDP tu, dekat situ. Okay, so kita ambil contoh. Okay, Desa Mentari lah. Dia kata sebelum ni, okay, dia ambil contoh satu apartmen Desa Mentari tu, dia anggap, okay, tapi anecdotally kawasan situ mungkin berpendapatan rendah atau sederhana lah. Okay, itu kita agree. Tapi dia kata tak ada data pun dekat situ yang menerima apa-apa bantuan. Okey, saya nak highlight beberapa perkara. Okey, satu, siapa yang sebelum ni yang perintah ataupun adun Seri Setia? Okey, kata saya kawasan tu adalah under Seri Setia. Ni dekat atas ni saya letak. Kawan dia Nick Nazmi dulu pernah jadi adun. Asalnya kata saya dua penggal kot. Sekejap saya just confirmkan. Dalam 2 penggal 2008 sampai 2018. Dekat 10 tahun dia jadi adun dekat situ. Okey, lepas tu Syahrudin Badarudin, dia pun orang PKR atau Pakatan Harapan. Lepas tu Alimi Abu Bakar, dia pun orang Pakatan Harapan. Faminga yang baru-baru ni lah. Jadi persoalannya, okey, sebelum saya pergi ke padu, kalau dia rasa, okey, kawasan situ memang kawasan penduduk miskin, okey, dia tak ada tak minta mohon ataupun tak ada dalam orang kata kategori STR penerima ataupun dalam kategori e-kasih, ada sesuatu yang kita kena faham. Maknanya you all punya adun tak buat kerja, cuma masa pilihan raya just pergi nak minta undi, pancing undi. Itu je kerja adun Pakatan Harapan. Sebab dia sendiri tak tahu dia sebenarnya ada ramai golongan miskin atau berpendapatan rendah ataupun sederhana yang perlukan bantuan. Maknanya dekat berapa? Dari 2008. Sebab 2004 sampai 2008 tu Barisan Nasional yang pegang. Okay, 2008 sampai 2024, katakan 16 tahun atau 15 tahun. Orang Pakatan Harapan tak buat kerja ke?
Cuba jawab. Dia kata ada kawasan kemiskinan situ, tapi tak ada orang daftar. Okay? So, saya cuma boleh buat andaian. Maknanya aduan-aduan yang sebelum ni tak buat kerja. As simple as that. Okay? Kalau siapa yang tak setuju, mungkin boleh komen lah. Okay? Tapi saya tak nak, sebab saya nak cakap sebenarnya benda lain. Tapi pasal dia highlight pasal Desa Mentari, saya nak highlight lah. Sebenarnya dia under kawasan Pakatan Harapan untuk 15 tahun. Dia orang sendiri tak tahu apa yang berlaku dalam kawasan dia orang. Okay. Lepas tu kata tak ada bantuan ataupun tak ada dalam kategori. Okay. Tapi back to ni, Padu. Dia kata dia nak dapatkan informasi pasal dia orang duduk mana, lepas tu kita akan serap bantuan. Sebelum ni dia kata orang akan pergi mohon. First of all, negara dekat mana-mana, okay, secara rata-rata atau even unemployed person ataupun bantuan zakat apa semua, orang kena pergi mohon sebab dia kena ada proses ataupun kena go through interview ataupun kena validate. Cuma sejak ke belakang ni ada majlis agama ataupun zakat, dia akan pergi, maknanya take proactive action untuk pergi cari asnaf-asnaf yang memerlukan bantuan. Even yang tu pun kadang-kadang pejabat zakat pun dia bukan hanya pergi sendiri. Dia kalau dapat info dari saudara mara ataupun jiran tetangga ataupun community, dia orang memberitahu ataupun keluar dalam media sosial kenapa zakat tak membantu, jadi zakat akan pergi membantu. Okay, so saya back to yang ni, macam mana dia nak tentukan okay, orang tu perlukan bantuan just because dia duduk kat situ. Saya bagi satu lagi contoh. Ada juga dekat kawasan contoh Kerinci ataupun dekat Desa Mentari, okay, ataupun even dekat Mentari Court. Walaupun kawasan tu kita rasa okay, flat tu mungkin kos rendah ataupun ni, tapi owner flat tu mungkin dia bukan B40 ataupun bukan M40, mungkin dia T20 ataupun M10 ataupun M20 ke atas, yang mungkin dia memang automatically tak layak. Okay, yang duduk situ kemungkinan besar, kalau Rafizi atau siapa pergi, kebanyakan ke situ, kalau tak silap saya, kalau you all pernah pergi dekat area Desa Mentari ataupun yang biasa saya tahu yang Mentari Court lah, tapi kalau Desa Mentari dia punya demografi lebih kurang sama je. Kebanyakannya sewa. Okay, ada yang orang kata orang asing pun sewa dekat situ. Okay, ataupun orang yang datang daripada kawasan luar bandar ataupun mungkin daripada jauh, daripada Penang, daripada Kelantan, Terengganu ataupun mungkin daripada Johor, Negeri Sembilan yang datang kerja dekat area Bandar Sunway atau area KL, dia orang duduk sewa kat situ. Jadi just because you nak tengok alamat, kawasan tu automatik, tapi alamat yang register dekat untuk kawasan tu mungkin mereka adalah golongan T20 ataupun M20 ataupun M10. Okay, of course dia orang tak layak. Okay, macam mana orang macam so, ataupun even yang duduk situ ada sebilangan. Okay, kalau tak salah saya, ada juga golongan yang mungkin bukan T20 lah, so T20 mungkin jarang duduk situ, tapi at least M10, M20 mungkin duduk situ. Okay, jadi of course dia tak layak untuk macam IKASE semua, sebab mungkin gaji dia dah lebih daripada 4,000. Just because dia, sebab kadang-kadang kita nampak rumah flat tu, okay, nampak buruk daripada luar, okay, tapi dekat dalam tu dia macam kondo. Okay, kalau tak saya, bukan saya nak orang kata nak orang kata degrade ni. Dekat baru-baru ni kan dekat area Kerinci pun ada seorang influencer, okay, dia duduk dekat, kalau saya flat ke ataupun service apartment, daripada luar nampak macam agak buruk kawasannya, tapi dalam tu dia interior designer kalau tak saya, okay, rumah dia cantik. Okay, tapi of course rumah tu adalah dia inherit daripada mak bapak dia sebab memang dia daripada keluarga miskin. Okay, kita tak boleh salahkan dia, tapi dia berusaha untuk jadikan kawasan tu ataupun rumah tu agak cantik ataupun macam M40 atau T20. Okay, tapi kalau alamat dia ada ke situ, tapi sekarang ni dia kerja, contohnya lah, okay, influencer tu atau siapa-siapa lah, okay, yang memang duduk rumah flat tapi dia sebenarnya golongan T20 atau M40 sebab dia nak jimat, sebab tempat kerja mungkin dekat area KL, jadi daripada dia duduk area Shalam ataupun Kelang ataupun PJ, dia nak travel, baik dia duduk rumah dia sendiri walaupun nampak macam kawasan flat, tapi dia memudahkan urusan kerja dia. Just because dia ada alamat kat situ, takkan you nak bagi terus, ini kawasan perbendaharaan terendah serana, dia auto layak.
Rafizi, come on lah, you can do better than this. Okay, sebab tu orang komplain pasal padu ni. Okay, apa mekanisme sebenarnya? Okay, bagi tahu apa dia nak buat. Sebab cara yang dibagi tahu, oh kita akan tengok apartment, kita akan tengok locality, lepas tu kita tahu you sendiri determine itu adalah kawasan kos rendah. Tapi tak semestinya kawasan kos rendah tu, orang yang duduk tu adalah semua yang memerlukan bantuan. Mungkin ada yang ownernya ataupun yang duduk situ adalah M10 ataupun T20 yang mungkin tak perlukan bantuan. Yang duduk sewa kat situ, okay, dia orang punya alamat mungkin dekat Tanjung Karang ataupun Kota Baru, Kuala Terengganu macam tu. Okay, contoh sama juga dekat, katakan dekat KK, area Beverly Hills ataupun area, contoh saya nak ambil UCA 2 ataupun UUC. Itu semua adalah kawasan apartment. Dekat situ ada yang T20 pun duduk situ tau. Ada yang M40 atau M10 pun duduk situ tau. Tapi at the same time B40 pun duduk situ tau. So macam mana orang nak bezakan B40 yang mana satu, T20 satu? Just bergantung pada locality. Come on lah, you have to use so many parameters, Rafizi. Okay? Jadi sebelum you buat keputusan, come up with the paper ataupun come up with the mechanism, methodology. Macam mana orang nak buat. Padu is more suitable for census purpose. Okay? Subsidi bersasar kurang sesuai. Okay? Get it that into your head, Rafizi. Okay? Untuk Dawson buat ni, okay, padu sesuai untuk more for census, macroeconomy, policy making. Subsidi bersasar, you tak boleh ambil, oh, Desa Mentari ataupun UUC 2 ataupun Beverly Hills, okay, ataupun Bambangan Apartments. Even dekat area Bantayan pun ada Bambangan Apartments, ada Bambangan, I don't know, ada flat. So mana saja orang nak bezakan. Okay? Get it right.